Dalam masa yang sama tuan-tuan, pelangai ni, ada cerita pelangai. Ada yang mengatakan ada yang kata kalau pelangai ni menang jatuh kerajaan Pahang ni. Saya fikir sekarang ini BN ada 17 kerusi, Barisan Nasional ada 17 kerusi, Perikatan Nasional ada 17 kerusi, so seri. Tetapi Pakatan Harapan ada 8 kerusi. So sekarang ni Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. Katakanlah na'udzubillah jatuh pelangai, 16 Barisan Nasional, 18 Perikatan Nasional. Tetapi 16 campur 8 masih lagi majoriti kepada BNPH. Dekat mana yang dikatakan kerajaan akan tumbang? Itu baru satu kerusi. Tapi tak tahulah, mungkin sebab dia tahu orang PAS ni bodoh kot. Jadi dia buatlah cerita. Okay. Muhyiddin berkata, membayar bayangan Tuan Ibrahim Tuan Man bakal calon Menteri Besar Pahang. Adik, aku dulu pernah gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar kan. Sekarang aku gelakkan dia jadi Menteri Besar Pahang sekali lagi. Adik, sedih. Okay, kita baca. Okay, kod esok bangun pagi, mana-mana yang berhormat masuk jemaah kita, Menteri Besar sudah ada, Tuan Ibrahim Tuan Man katanya. Kata pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Katakan Muhyiddin juga Presiden Peribumi seolah membayangkan berlakunya lompat parti menimbulkan persoalan mengenai isu yang sedang hangat dipertikatkan dalam PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai di Bentong Pahang. Okay. Kemudian ini perkara yang sama dikatakan oleh Muhyiddin dalam Malaysia Kini. Dia kata PN win in Pelangai can trigger change of Pahang government. Perikatan Nasional can take over the Pahang government through defection after it wins the Pelangai election, said Muhyiddin Yassin. Okay. Right, saya tak nak baca yang lebih kurang je poin cerita dia. Dia macam ni, kenapa dia yakin kerajaan Pahang ni boleh berubah, tuan-tuan? Yang pertama dia kata kalau sekiranya Pelangai ni kita menang, ini sebab dia nak suruh orang menangkan Pelangai juga. Sebab dia tak ada modal. Sebab kalau ikut kajian sekarang ini Pelangai BN boleh menang. Okay. Kalau Pelangai ni tumbang, maka ada di kalangan ahli-ahli UMNO di dalam kerajaan Barisan Nasional tu akan melompat. Sebab Pahang tak ada aktif lompat parti tau. Akan melompat. Jadi kita membentuk kerajaan bersama dengan PAS di Pahang katanya. Now, kita kena fikir beberapa isu. Yang pertama, kalau nak lompat sekalipun, kenapa? Kenapa mereka nak lompat? Dapat pangkat, dapat kedudukan. Pahang akan jadi negeri pembangkang. Sekarang ini Pahang adalah negeri di bawah kerajaan, bersama dengan kerajaan. So kalau lompat nak jadi negeri pembangkang, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau dia lompat sekalipun, akhirnya yang melompat itu akan dapat apa? Itu soalan dia. Yang melompat itu akan dapat apa? Takkanlah Exco nak bagi pada yang melompat. Katakanlah PAS memerintah, PN memerintah, takkan Exco nak bagi pada melompat. Yang 17 orang tu bagaimana 18 orang yang menang tadi tu? Takkan mereka tak dapat jawatan hanya kerana nak entertain yang melompat ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekiranya melompat sekalipun, apa untungnya pada mereka? Kerana mereka macam saya sebut tadi jadi pembangkang. Yang tadi jadi pembangkang. Untung pada mereka tu, bermakna kalau tak dapat untung sebagai kerajaan negeri mungkin dia dapat lah kat situ. Tetapi daripada segi dana, duit tu, berapa yang mereka dapat? Sebab itu saya selalu kata, kalau mereka lompat ni, SPRM kena masuk, tangkap je dulu. Buat siasatan. Berkemungkinan ada duit bertukar tangan, tuan-tuan. Mustahil dia nak lompat-lompat tu kerana prinsip. Tak ada prinsip undang-undang dekat situ, prinsip akaun ke apa, tak ada. Dia mesti ada sesuatu yang dia dapat dekat situ menyebabkan dia nak melompat. Jadi daripada situ sebenarnya kita tak nampak Muhyiddin Yassin sekarang ini Perikatan Nasional desperate dalam nak memenangi Pelangai ini. Dalam nak memenangi Pelangai ini. Baik. Yang terakhir, heboh dikatakan sehari dua ni, ramai juga yang kontak saya lah mengatakan kerajaan apa, betul ke kabinet akan dirombak, kabinet akan dirombak. Saya dah sebut dah 2-3 kali dah sebut benda ni. Okay. Dikatakan keluar berita, mana berita dah, dia kata kabinet akan dibubarkan esok. So kau ingat kabinet ni nak bubar esok tu, dia main macam lilat tali tamplum ke? Dia boleh main macam-macam tu je, main selamba dia je nak pergi bubar kabinet, nak rombak kabinet. Okay. Rombakan kabinet, Anwar belum panggil bincang, Zahid. Presiden UMNO Ahmad Zahid menolak spekulasi bahawa akan berlaku rombakan jemaah menteri dalam masa terdekat. Sebaliknya, dia yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, dia belum dipanggil lagi untuk sebarang rundingan. Saya belum bincang dengan Perdana Menteri lagi. Dalam wawancara sebelum ini, Perdana Menteri menyebut bahawa Parti Kebudayaan dalam Kerajaan Persekutuan akan dirunding terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya dimaklumkan kalau ada
apa orang kata, ada sebarang rombakan yang dilakukan. So Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab perkara ini di dalam kenyataan beliau bahawa tiada rombakan kabinet esok, kata Anwar. Perdana Menteri menafikan laporan konon akan berlaku rombakan jemaah menteri esok. Ahli Parlimen Tambun berkata beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini bagi membincang berhubung mesyuarat mingguan jemaah menteri esok. Belum ada. Jadi tadi saya menghadap Tuanku untuk bincang kabinet esok. Tiada kaitan dengan jemaah menteri sebab selepas mesyuarat esok saya ke Sabah. Mungkin lepas itu saya ke Abu Dhabi. Kemudian saya ke Abu Dhabi, katanya. Baik. Right. Ni dalam 2-3 hari lepas pun ada cerita yang Anwar akan berjumpa dengan Yang Pertuan Agong. Ada yang tanya saya, ya betul ke dia nak jumpa Agong? Saya kata macam ni, setiap minggu Datuk Seri Anwar akan jumpa Yang Pertuan Agong. Setiap minggu Datuk Seri Anwar akan berjumpa Yang Pertuan Agong. Untuk tujuan apa? Mesyuarat kabinet mingguan, dia kena persembahkan kepada Yang Pertuan Agong, lepas tu baru pergi kepada kabinet. Itu tujuan dia. Kan? Kedua, kalau sekiranya ada rombakan sekalipun, saya kata akan berlaku rombakan. Rombakan itu akan berlaku. Tetapi berlaku rombakan itu kerana yang pertama, kematian arwah Wabi Salahuddin. Itu yang pertama. Maka akan ada menteri baru yang dimasukkan. Di peringkat KSU, TKSU akan ada reshuffling yang berlaku. Tetapi di peringkat menteri dan juga timbalan menteri, sekadar ini hanyalah kabar-kabar angin saja. Belum ada berita-berita dan ura-ura mengatakan sebaliknya. Berkemungkinan kalau ada sekalipun, berkemungkinan pertambahan kepada kabinet. Maksudnya kementerian itu mungkin dipecahkan. Macam saya kata tempoh hari, berkemungkinan dipecahkan, berkemungkinan ada tambahan kepada jumlah menteri yang ada. Berkemungkinan. Kerana melihat kepada beban kerja. So bila MCA dikatakan akan menerima jawatan juga, ini komentar daripada veteran MCA. Veteran MCA, lebih baik MCA di luar kerajaan, kata bekas naib presiden. Seorang bekas naib presiden MCA, lebih baik parti kekal di luar kerajaan, sebalik desas-desus rombakan kabinet jemaah menteri bakal berlaku. T. Lian Ke berkata MCA bahagia berfungsi sebagai semak dan imbang yang amat diperlukan walaupun terus menyokong pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita perlukan kerajaan lebih sihat yang mampu menerima kritikan dan kebenaran, katanya di X yang dulu dikenali sebagai Twitter. Ini pandangan beliau lah. Namun begitu, kita nampak bahawa kalau sekiranya berlaku reshuffling sekalipun, saya nampak lah, ini pandangan saya lah, dia more kepada pertambahan jemaah menteri, rather than nak menukar menteri-menteri. Dia tuan-tuan kadang-kadang macam ni, nak menukar menteri ni bukan senang. Dia berbeza zaman UMNO dahulu. UMNO tu dia dah ada sistem tau. Tapi kalau katakanlah menteri tu menteri keadilan, dia nak kena tukar, dia nak kena belajar setahun lagi, dia nak kena belajar ni. Tapi kalau Datuk Seri Anwar nak tukar juga, itu saya kata apalah, itu hak dia. Tapi kalau dia nak kena tukar, setahun dia nak kena belajar, 6 bulan ke setahun tu, dia nak kena faham proses dahulu. Yang itu yang agak payah sebenarnya, yang menyebabkan kita nak kena faham. Takkan lama tu nak faham proses? Iya, lama itu kita nak kena faham proses. Kita nak kena tahu akronim pun kita dah pening. KKM, KKD, KKU, PXY, KSA, sebagainya kan. Nak tahu kementerian, nak tahu jabatan, nak tahu jawatan, nak tahu unit-unit tu pun dah memakan orang kata dah memakan masa untuk kita nak faham. Belum kita cerita polisi, belum kita cerita reform, belum lagi kita cerita perubahan. Benda itu sendiri akan memakan masa yang amat tinggi dan besar sebenarnya kalau untuk benda itu berlaku. So itu tuan-tuan, macam saya kata tadi, sebenarnya perkara ini kalau kita betul-betul nak kata ada rombakan berlaku itu, rombakan itu untuk kebaikan rakyat. Kalau sekiranya ada, kalau saya kata sekiranya. Tetapi untuk nak berlaku dalam tempoh masa sekarang dan sebelum bajet nak diumumkan ni, mungkin bagi saya tu agak sukar untuk berlaku lah. Mungkin agak sukar. Ya, Menteri KPDN kena nak dinamakan sebelum bajet dibentangkan, itu kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham juga bahawa nak menggerakkan perubahan, perubahan itu perlu. Nak menggerakkan perubahan ini, kita memerlukan masa. Dan kita dah bagi masa pada mereka, biar mereka buat kerja mereka dahulu. At least habiskan 1 term. And then we'll see from there whether it works or not. Mungkinlah ada 1-2 jabatan yang mungkin akan di-reform, akan diubah orangnya. Mungkin. Yang nanti kita tengok. Kementerian, saya tak nak komen panjang-panjang lah. Kita tunggu saja keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada atau tidak.